Oke, wah, tiga orang lah. Oh ya lupa isi kehadiran lah. Takut terlupa pula kasih. Sementara tuh isi kehadiran untuk kelas hari ini. Oke, kita balik pada slide tadi lah. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pada semua murid-murid satu amanah. Tanya lah karena hadir. Ada usaha tuh. Tapi enggak apa. Sebab kangen kan lagi-lagi di musim pandemik di PR nih sangat susah lah. Dia bukan dari dia banyak faktor lah, dari kemalasan internet kadang-kadang susah, suasana tidak kondusif, itu jadi masalah lah. Jadi pada hari ini kita akan belajar masih lagi dalam tema dia yaitu garis dan sudut, tapi kita masuk dalam topik 8.2 yaitu sudut yang berkaitan dengan garis bersilang. Jadi yang ini sudut ini garis bersilang lah. Ada dua garis dia bersilang, yang itu kita belajar, oke? Jadi sebelum tu, minta maaf sahabat Zim. Sebelum kita mulakan kelas kita pada hari ini, kita baca doa dulu mengikut kepercayaan masing-masing. InsyaAllah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey. Macam biasa, one quotes, one day, kan? Untuk menaikkan kata-kata semangat kita supaya tidak berputus asa. Betul tidak? Okey. Semakin banyak manusia belajar, semakin banyak dia menyadari ketidakketahuannya. Apa yang dimaksudkanlah adalah kita lah sebagai manusia. Saya pun sebagai cikgu masih lagi banyak belajar. Kita lah sesama manusia. Apa-apa pun manusia lah. Kena ada banyak belajar. Belajar daripada pengalaman, belajar daripada sekolah, belajar daripada tempat kerja, belajar daripada orang, belajar daripada kursus dan sebagainya. Dan baru kita menyadari bahwa kita punya ilmu ni sangat-sangatlah kurang. Sebab ilmu itu terlalu luas, sangat-sangat luas. Dia ibaratkan macam kita celup kita punya jaring di lautan, bila kita angkat, maka setitik maka itulah ilmu kita sebagai manusia. Kan? So ilmu Tuhan ni sangat, ilmu Allah ni sangat-sangat luas kan. Ilmu agama, solat, ilmu dalam ilmu orang cakap. Ilmu ni yang kita ketahui adakah kita amalkannya. Kan? Ilmu melalui gadget, teknologi, IT, website. Semua tu saya tak tahulah sebab saya belum belajar lagi. Saya hanya membuat pembacaan tapi saya tidak belajar sedalam-dalamnya. Dan baru sedarilah yang kita ni sebenarnya banyak yang kita tak tahu. Jadi untuk kita menjadikan manusia yang sentiasa ingin belajar, sentiasa ingin mencari tahu, maka wujudkanlah rasa ketidaktahuan tu, rasa jahil, rasa ingin tahu tu. Supaya kita konsisten ya. Macam kita belajar maths ni kan, apa ni sudut-sudut begini ni saya. Wah, dah belajar ni untuk masa untuk hari-hari seterusnya. Dia ada sebenarnya, cuma kita nak nampak. So kita belajarnya hanya dasar. Bila kamu sudah makin meningkat usia, kamu akan paham je lah sudut dari segi sudut pintu ke, sudut apa ke, sudut tingkap tu ke, kena berapa degree, bila bersilang dia berapa. Macam itulah. Ya asas orang bilang. Okay. Jadi pada hari ini saya mengharapkan ada 3 hasil pembelajaran lah yang murid akan dapat. Pertama sekali adalah mengenal pasti, menerangkan dan melukis sudut bertentangan bucu dan sudut bersebelahan pada garis bersilang temadus garis serenjang. Okay. Yang kedua, apa yang kamu akan tahu adalah menentukan nilai sudut yang berkaitan dengan garis bersilang apabila nilai sudut lain dibeli. Ini penyelesaian masalah lah. Kita tengok apabila garis itu bersilang, kita tengok sudut dari atas ni berapa, sudut di bawah ni berapa. Macam itulah. Okey, yang ketiga, menyelesaikan masalah yang melibatkan sudut yang berkaitan dengan garis bersilang. Garis bersilang ni kita mengharapkanlah. Okey, terima kasih hadir. Siapa tadi tu? Okey, Irfan Shah. Okey, terima kasih kerana hadir dan dapat. Saya dah rekod juga. Nanti saya akan edit dan hantarkan kepada kelas. Okay. Menyelesaikan masalah. Apa menyelesaikan masalah? Ada soalan, maka kita buat one by one. Apabila dapat jawapan, maka masalah itu diselesaikanlah. Okey, macam biasa. Okey. Kita mulakan dulu. Sudut yang berkaitan dengan gadis bersilang. Minta maaf. Saya lupa pula. Sudut yang berkaitan dengan gadis bersilang. Jadi inilah secara contoh gadis bersilang. Bila kita tengok balik. Daripada sini ke sini ada satu garis. Daripada sini ke sini ada satu garis. Maka dia bersilang antara satu sama lain. Dia macam X tu lah. Kan bersilang. AC, BC. Jadi, sudut bertentangan bucu pada garis bersilang adalah sama. Sudut bertentangan bucu pada garis bersilang adalah sama. Okey.
Kita tengok ni. Pada guru sebagai pilihan. Okey, kita tengok kenapa dia sama je. Jadi apabila bersilang ni, maka bila dia bertentangan, berhadapan, maka AC dan AC ni, sudut A dan sudut C ni adalah sama. Sudut A, sudut C adalah sama. Sudut A dan sudut C adalah sama. Okey, tengok pula. Maaf. Hmm, kan. Okey. Hasil tambah bersama garis bersilang ada 180. Yang ini adalah apa maksudnya? Hasil tambah sudut bersebelahan pada garis bersilang adalah 180. Okey, apa yang dimaksudkan 180 adalah apabila ada bersebelahan, kan, kita nampak ni, kita tengok dari titik P ni kan, bersebelahan ni, bersebelahan ni kan. Dia ada A dan juga B. Apabila ada satu garis lurus, bila di depan ni, maka hasil sudut ni adalah oh, sekejap. Maka hasil sudut A ni, B dengan C ni adalah 180. Kita tengok ni. Sudut bertentangan bucu. Kita tengoklah. A sama dengan AC. So, dia bertentangan. Okay. Manakala B sama dengan D. Manakala hasil sudut bersebelahan ni, kita tengok ni, sudut bersebelahan ni, A, D, dan A sama D, kan satu garis lurus. Jadi A sama D ni 180. 180. Okey. 180 BC macam itulah. Okey, boleh faham? Tengok ni. Jadi kita tengok contoh soalan. Baru kita boleh nampak lah kenapa dia macam tu. Allah. Okey. Tengok. Okey. Sudut kesilang juga iaitu RS sama dengan PQ. Jadi garis PQ dan RS dikatakan berserenjang antara satu sama lain jika dua sifat garis itu bersilang pada 90 degree. Bila dia bersilang pada 90 degree, macam ada satu garisan lah. Maaf, satu garisan lah kan. Satu garisan. Dan terus dia berserenjang tu 90 degree. Maka ketiga-tiga sudut ini juga 97. Dia sudut tegakkan, sudut tepat. Maka semua ni, semua dekat sini ada 90 degree juga. Sebab dia berserenjang dengan 50 darjah. Dia terbagi kepada 4 lah sudut tu. Ada 4 kuadran orang bilang. Jadi dua sifat garis tu bersilang maka 90. Siapa dulu? Print screen lah. Okay. Maka sudut pada garis bersilang ada 90. Jadi dia sudut 90 lah seterangan tadi. Okey, kita tengok contoh soalan. Bila kita nampak contoh soalan baru kita faham. Okey, dalam raja di sebelah AB dan CD adalah dua garis lurus yang bersilang pada S. S ni tengah-tengah dia. Kenal pasti dinyatakan sudut bertentangan bujung, sudut bersebelahan. Jadi macam mana? Okey, untuk soalan A. Sudut bertentangan bucu. Jadi siapa tadi ya? Jadi Syafika, apa sudut bertentangan di sini? Sudut 180 darjah. Sudut bertentangan bucu, enggak bertentangan. Betul Bertentangan ke ni tu? bukan. Bertentangan ni dia berdepan. Okey. Okey, dah apa? Kenapa pastinya tekan? Okey, sudut bertentangan bucu. Jadi sudut bertentangan bucu ni adalah sudut X dan sudut Y. Okey.
sudut X dan sudut Y. Jadi X ni dan sudut Y ni bertentangan. Bertentangan bucu. Jadi untuk sudut Z, dia bertentangan dengan, sinilah satu sudut. Ini kita tambahlah satu. Tengah. Kita tambahlah satu sudut X, Y, Z, W kan W sini. Maka sudut bertentangan dia adalah Z dan W. Ini sudut bertentangan. Bertentangan ni berhadapan. Begitulah. Kita tengok soalan 2. Sudut bersebelahan. Jadi sudut bersebelahan. Jadi sudut bersebelahan ialah ini yang kamu cakap tu, sudut bersebelahan yang 100, nilai dia 180. Jadi sudut, masuk dia dah sini. Okay. Jadi sudut ni 180 bersebelahan ni. Jadi apa yang sudut bersebelahan? Iaitu bila satu garis lurus dibuat dan dia ada satu garis yang bersilang kat sini. Nampak tu? Maka dia bersebelahan Z dan juga Y. Jadi nilai dia 180. Jadi sudut bersebelahan adalah sudut Z dan juga sudut Y. Okay, kita padam. Kita tengok lagi. Bukan satu tu saja. Kejap. Kenapa dia tak saiz besar? Makan. Ambil. Okey. Maka kita cari lagi satu sudut. Allahu Akbar. Kenapa ni? Okey. Sudut bersebelahan. Kita tengok. Ada satu garis lurus. C hingga ke D. Lepas tu dia bersilang di S ni. Kan di S ni. Kita tengok ada lagi sudut bersebelahan. Iaitu Z dan juga X. Maka nilai kedua-dua sudut ni adalah 180. Jadi ada lagi lah satu sudut bersebelahan, iaitu sudut Z dan juga sudut X. Dia bersebelahan. Ini bersebelahan. Jadi kalau tambah lagi satu sini W, kan W, dia bersebelahan. Bersebelahan. Ada satu garis. Macam tu lah. Okay. Boleh faham? Siapa tadi? Irfan Shah. Kapika, boleh? Hello? Boleh? Yes. Ya, saya. Okay. Tak apa. Mungkin masalah lain kan. Tak apa. Screen. Dulu. Orang masih. Tak apa lah. Okay. Okay, kita tengok ni. Penentuan silang nurut bagi garis bersilang. Kita tengok contoh soalan dia. Dalam raja di sebelah, PQ, RS dan TU ialah garis lurus. Cari nilai X dan Y. Cara ni senang lah kan. X adalah bertentangan. Kita tengok. Nak kuning apa kan. Tengok ni. X bertentangan dengan 130 degree. 330 darjah. Maka sudut X adalah 180 darjah. Okay, kita tengoklah contoh lain untuk memahami lagi ya. Mana pemadam ni? Untuk memahami lagi. Di sini ada berapa? 100 kan satu garis lurus. Jadi 180 dan 173 adalah 77. Maka sudut yang bertentangan di sini, contohlah kita letak sini adalah sudut Z. Kan? Maka sudut Z adalah 77. Macam itulah. Apa yang bertentangan, bersilang. Sekali dia bersilang begini, sini sama dengan sini sama. Lepas tu, sini dengan sini sama nilai dia. Macam itulah. Okay? Nampak sudah tu kan? Maka nilai X adalah 103. Okey, kita tengok pula nilai Y. Nilai Y adalah sudut bersebelahan sebab dia bersilang dekat sini. Tapi sudut dia bersebelah saja. Dan kita tahu
sudut bersebelah adalah nilai dia 180. Kan? Itulah 180. Jadi nilai y adalah kan nilai dia 70 tambah sekejap minta maaf. Tolak. Besar. 180 sudut bersebelahan. Maka sudut y tambah dengan 75. Kan? Kita buat derivatif dia. Maka 180 tolak 175. 180 itu sebenarnya berapa? 75. Maka sudut y adalah 105. Jadi 100-nya bertentangan, tulis ya terus. Bersebelahan nilai dia 180. Jadi tolak ya dengan 75. Boleh Pika, boleh Irfan Syah. Tengok dulu. Takut buat orang ni. Ada respon. Syafika oke? Okay? Fazila. Oke, Sir. Okay. Saya sudah print screen kan. Oke. Kita tengok, kita masuk pula soalan seterusnya. Soalan 3. Penyelesaian masalah. LO ketiga. So, senang kan? Nanti besok dia lagi parah sikit lah. Cuma ni lah kesian aduh. Murid pula tiada kan. Macam mana mau ajar macam ni? Saya risau sebenarnya. Tapi tak apa. Kalau saya tak kisah. Cuma dorang ni bah. Tinggal ni rasa macam salah kau ada. Kan kawan-kawan lain sudah ke depan. Tapi mereka pula tak tahu di mana. Bukan mau marah. Saya nak marah. Cuma nak kesian bah kesian. Kan? Rasa macam tak adil. Kita siap ke depan. Tapi orang pula di belakang. Macam tak peduli kawan kita. Macam tu lah. Saya tak suka macam tu. Cuma mementingkan diri. Tak apalah saya akan PM dorang nanti. Saya harap dorang tengoklah video ni nanti kan. Okay, kita tengok soalan. 2y, 4y dan juga x. Dalam raja di bawah KL. Okey, KL. Minta maaf. Mana sudah ni? KL adalah satu garis lurus. KL adalah satu garis lurus dan MN adalah satu garis lurus. Okey. Kan? Satu garis lurus. Cari nilai X dan Y. Cari nilai X dan Y. Mana tiada pun sudut dia. Ini yang masalah ni kan. Tiada sudut. Tak apa. Kita derivatif dulu. 2Y tambah 4Y. Sekejap. 4Y. Nilai dia berapa? Syafika. Fazila. Aulullah. 2Y ni. Tengok ni. 2Y dan 4Y ni. Nilai dia berapa? Hello? Kan dia 350 derajat. 100 berapa? Ya. 103. 180 darjah. Sebab dia bersebelahan. Nampakkah? Dia bersebelahan. Ada satu serenjang itu. Jadi 2Y tambah 4Y adalah 180. Saya ingat apabila ada bersilang, kan ada satu persilangan. Kalau sini bucu bertentangan. Itulah. Tapi satu lagi adalah sudut bersebelahan. Nah, ini sudut bersebelahan dua ni. Sudut bersebelahan. Maka nilai dia 180 totalnya. 180 dua-dua ni. Okey. Sekejap. 180. Jadi 2Y tambah 4Y merupakan sudut bersebelahan. Jadi nilai dia adalah 180. Okey. 2Y tambah 4Y berapa? 6Y kan? 6Y sama dengan 180. Jadi Y bagi 180 bagi dengan 6. Maka Y adalah berapa tu? 180 bagi 6, 30. 30 darjah. Kan? 30 darjah. Allahu Akbar. Jadi Y adalah 30 darjah.
30 darjah. Jadi nilai Y sudah kita dapat. Dan sekarang kita mencari pula nilai X. Macam mana mencari nilai X ni? Kita tengok sekali lagi. Dia boleh boleh guna sudut bersebelahan. Dia boleh guna sudut bersebelahan. Okay. Dia juga boleh buat sudut bertentangan. Nampak tu? 2Y sama dengan X. 2Y sama dengan X. Jadi kita boleh tulis dalam rumus lah. X sama dengan 2Y. Jadi 2Y kita tukar saja. Kan sini 30. Maka X nilai sudut X ni adalah 60. Apabila kita gunakan konsep sudut bersebelahan pula, kita tengok sudut bersebelahan. Kan? Yang ini untuk kamu tahu sajalah. Kan 4Y tambah dengan X sama dengan 180. Okey. Jadi X dengan 180 tolak dengan 4Y. Jadi 180 tolak 4Y. Y berapa tadi? 30 kan? Maka X bila kita kira macam sesambung di sini. X 180 tolak dengan 4 darab 30 berapa? 120. Maka X adalah 60 juga. Nilai dia sama. Kan? X dia sama. Sama ada menggunakan sudut bertentangan ataupun sudut bersebelahan. Boleh? Tengok dulu. Boleh? Rafika, Zila. Boleh, saya boleh. Terima kasih. Baik. Mana sudah slide? Macam inilah. Kenapa ni kita padam? Allahu Akbar. Kenapa macam tu? Print screen dulu. Okey, kita tengoklah soalan keempat. Dalam raja di bawah, POR dan QOT ialah garis lurus. Tengok ni. Jadi nilai X dan Y. Kita tengok. POR dan QOT garis lurus. Garis lurus. Cari nilai X dan Y. Kena cari tiga ni lah. Okay. Menggunakan konsep satu garis lurus. Sudut bersebelahan. Jadi yang bersebelahannya mana? Tidak sama ada punya apa. Tak sama. Jadi yang bertentangan ni adalah QOR dan juga POT. POR, QOT. Maka dia bertentangan kan? Bertentangan ni. Ini bertentangan dengan ni. Sini kan. Dia satu bersilang. Maka dia bertentangan dua each other ni. Ya Allah. Kenapa tak lurus ni? Kan? Kan kita tengok ni. Dia bertentangan. Satu lurus bertentangan. Dapat kita belajar slow-slow. Maka kita gunalah. Kita guna sudut tu. Rata tu. Iaitu 18 darjah tambah X sama dengan 84. Sebab sudut bertentangan sentiasa sama kan. Apa benda ni? Apa? Kan sudut dia bertentangan. Jadi X 84 tolak 18 berapa? 84. Apa, Sir? 84 tolak 18. 84 tolak 18, 66. Maka nilai X ini 66.
Tapi macam mungkin susah sangat kan. Mungkin konsep bertentangan ni senang juga. Okay, kita tengok pula kalau kita cari nilai Y dulu. Okay, nilai Y macam biasalah. Nilai Y kita guna tengok satu garis lurus dan di sini merupakan sudut bersebelahan. Bersebelah-sebelah semua. 84 bersebelahan dengan 38 dan bersebelahan juga dengan Y. Jadi nilai ketiga-tiga sudut ni adalah 180. Maaf. 180. Jadi 180 nilai dia sama dengan 84 tambah 38 tambah dengan Y. Jadi Y kita tambah sajalah tolaknya. 180 tolak 84 tolak dengan 38. Maka nilai Y adalah berapa tu? 180 tolak 84 tolak 38. 58 degree. 58 darjah. Maka nilai Y 58 darjah. Bila sudah kita dapat nilai ini, baru kita apalah. Kan? Baru kita boleh guna juga sudut bersebelahan tu. Okay, macam ni kan. Sekejap. Satu garis lurus kan, P hingga O dengan R. Jadi, P ni 180. Dia bersebelahnya 80, X. 3. Jadi nilai dia 180. Jadi untuk cari X, ini kalau kita bukan guna konsep bertentangan. Jadi 180 tolak dengan 18 tolak dengan nilai Y. Nilai Y berarti 58. Tolak dengan 38. Kan nilai X tadi sama ke? 66. Kita tengok dulu. 11, 58. Sama. Nilai dia sama. 66. Kan? Ini apabila kita guna sudut bersebelahan. Silang dulu lah. Satu garis lurus. Boleh? Dia sudut pelengkap ni silap. Bila dia satu nilai ni. Satu garis lurus. Tak apa. Mana ni? Bakut tidur dia. Okey, tak apa. Kita teruskan. Soalan terakhir lah. Terakhir soalan tak apa. Sikit dia ni. Kita padam dulu. Ni macam susah sikit. Susah ke? Susah lah. Sampai guna sifat. Okay, kita tengok dulu. Dalam raja di bawah. QOS dan ROU adalah garis lurus. QOS dan ROU satu garis lurus. Maka ini persilangan mereka. Ini persilangan mereka. Jadi bucu sini sama dengan bucu ni. Macam itulah. Sudut bersebelahan sama dengan sudut sebelah ni. Jadi sudut bersebelahan sini sama dengan sudut bersebelahan sini. Ini apa? OT ialah pembagi dua UOS. OT adalah pembagi dua sama UOS. Pembagi dua sama UOS. Artinya inilah UOS. Jadi ada T sini. Jadi dia pembagi dua sama. Pembagi dua sama ni adalah dia pembagi yang sama. Ya Allah Akbar ni. Pembagi dua yang sama iaitu sini X, maka sini pun sama. Okay, senang cerita macam ni lah. Kita ada 90 degree kan. Apabila ada satu garis macam Z lah. Ini O. OZ ni pembagi dua. Ini 90 degree. Jadi dekat dua nilai sudut ni, ini 45 degree, di sini 45 degree. Itulah yang dimaksudkan dua pembagi sama. Dua pembagi sama. UOS. Okay. Mana pemadam tu lagging kan. UOS tu pembagi dua sama. Jadi sini nilai dia Y lah. Okay. Sini nilai dia Y juga. Nampak tu. Okay. Macam mana kita mau buat ni? Okay. Jadi POQ dan QR adalah sudut pelengkap. POQ dan QOR adalah sudut pelengkap. Okay, sudut pelengkap ni apa? Sudut pelengkap ni, mungkin kamu lupa soalan sudut pelengkap ni apa. Sudut pelengkap ni adalah hasil dua sudut yang menjadi 90 darjah. Ini apa? Saya akan ingatkan. Jadi artinya
POQ ni, POQ dengan POR dekat sini, hasil kedua-dua sudut ni, dia akan jadi 90. Dia akan jadi 90. Bagus. Jadi kita cari dulu nilai X. Jadi macam mana cari nilai X? Seperti yang kita tahu, nilai X ni adalah satu garis lurus, sudut bersebelahan. Satu garis lurus kan. Jadi sini kita belum dapat lagi. Sini senangnya ini kita letak dia sebagai W lah kan. Jadi sudut W ni adalah 90 tolak 40. Siapa tu? Maaf depan. Okey, ada baru bangun tak apalah. Siapa tu? Jadi ada 90 kan. W ni di sudut W adalah 50 sebab sini sudut ni pelengkap, sudut pelengkap. Ingat tu POQ dengan QR adalah sudut pelengkap. POQ dan QR adalah sudut pelengkap. Seperti yang kita tahu, sifat sudut pelengkap adalah dua hasil sudut yang menjadikan dia 90 darjah. Jadi 90 tolak 40, kita dapatlah 50 tu W. Jadi untuk cari nilai X, kita satu garis tu kan bersebelahan. Kita tengok nilai merah ni. Nilai merah ni 180. Jadi kiranya 180 tolak dengan berapa? 40 tolak dengan 50. Barulah kita dapat nilai X. Nilai X apa berapa? Kira 180 tolak 40 tolak 50. 90. Jadi kita padam sekejap. Ini 90. Ini 50. Sebab kita sudah dapat. Jadi kita guna lagi konsep garis lurus tadi. Sudut garis lurus lah. Di mana nilai dia satu line ni adalah 180. Jadi sini 2Y kan. Jadi 180 sama dengan 40 tambah dengan X berapa tadi? 90 tambah dengan 2Y. Jadi 2Y tolak dengan jadi 180 kenapa lah 180 tolak 90 tolak dengan 40 berapa tu? 180 tolak dengan 90 tolak dengan 40 50 jadi 50 darjah. Jadi nilai Y yang segenapnya kan Y 50 bagi 2 berapa? Berapa 50 bagi 2? 25. Maka sudut Y adalah 25. Macam itulah. Jadi ini adalah jumlah yang sebut 25 dan juga X adalah 9. Kita gunakan dua konsep tu saja, yaitu sudut bertentang, sudut pelengkap, sudut bertentangan, sudut bersebelahan. Okey. Jadi itu siap kelas hari ini. Saya harap kamu faham lah. Apa ni risaunya tak ada respon. Syafika, Fazila. Boleh. Boleh tak? Okey, untuk membolehkan kamu punya pemahaman ni, untuk mengukuhkan pemahaman kamu, buatlah satu soalan ni. Satu soalan saja. Buku teks Mahir Diri 8.2, muka surat 18.1. Soalan satu saja. Tengok balik ni. Mahir Diri 8.2, muka surat 188, soalan 1. Siapa tadi? Apa? Lewat pun dah, besok pun dah penting buat je lah. Satu soalannya tu. Antar malam ke apa ke, untuk uji kefahaman kamu. Sebab aku juga mengeksplain kamu tak tahu ni. Bila kamu buat tu, at least kamu nampak lah. Sebab tadi saya explain. Jadi itu saja. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum. Jangan lupa isi kehadiran. Terima kasihlah kepada 3 orang yang hadir. Minta maaf lah. Beginilah kan suasana PDPR. Terima kasih Fazila, terima kasih NSA Abdullah, Syafika.